Barisan Menteri dan Timbalan Menteri selesai angkat sumpah jawatan. Krisis air di Kuala Nerus, alat kawalan PAM VFD akan dipasang esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah 30 Ogos 2021 bersama saya Farha Fakrazi. Kami bawakan berita dari wilayah utara, selatan, timur dan barat. Juga akan melintas langsung dari Kelantan, Sarawak dan Sabah. Fokus hari ini menjelang ambang Hari Kebangsaan, berita wilayah kami tampilkan kepelbagaian cara rakyat menyambut Hari Kebangsaan meriah meski dalam tempoh pandemik. Setia bersama berita wilayah peka dan berwibawa. Barisan Menteri-Menteri Kabinet dan Timbalan-Timbalan Menteri selesai mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara hari ini. Turut berangkat pada istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia itu Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Istiadat dimulakan dengan keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda berdua di Balairun Seri pada pukul 2.30 petang. Nyanyian lagu Negaraku kemudian dimainkan oleh Pancaragam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja. Istiadat dibahagikan kepada 5 kumpulan menteri dan 6 kumpulan timbalan menteri. Ia didahului Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, diikuti Menteri Kanan, Menteri dan Timbalan Menteri. Kesemua mereka melafaz ikrar sumpah jawatan dan taat setia sebelum menandatangani dokumen rasmi pelantikan dengan disaksikan Ketua Hakim Negara Tan Sri Tengku Maimun Tuan Mat dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjalani kuarantin kendiri setelah disahkan kontak rapat kepada pesakit COVID-19. Kuarantin dijalankan mulai hari ini. Perkara itu dimaklumkan menerusi kenyataan media oleh pejabat Perdana Menteri. Sehubungan itu, beliau tidak dapat menghadiri istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan istiadat mengangkat sumpah simpan rahsia Menteri dan Timbalan Menteri Persekutuan di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Sementara itu, bagi sambutan Hari Kebangsaan 2021 yang dijadualkan berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya esok, Perdana Menteri akan menyertainya secara maya. Alternatif menyelesaikan krisis air di daerah Kuala Nerus dan sebahagian Kuala Terengganu, Kerajaan Negeri Terengganu akan memasang alat kawalan PAM Variable Frequency Drive VFD yang dijangka siap pertengahan September ini. Alat tersebut sudah tiba di Pelabuhan Klang dan sedang dalam proses untuk dibawa ke Terengganu esok. Esko Kebajikan Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Perpaduan Nasional Terengganu, Hanafiah Mat berkata, pihaknya menjangkakan kerja pemasangan alat berkenaan siap dalam tempoh 15 hari. Alat kawalan PAM ini memastikan air ini kita nak sedut banyak mana. Kita nak laju ataupun kita nak perlahan. Alat ni kita boleh monitor air. Kalau tak ada alat ni kita tak boleh. Dan bila kita dapat alat ni kita pasang apa ni, sikit lagi seluruh loji ni, loji dia masuk ke kepung ni, loji daripada kepung ni juga akan boleh pergi ke loji berangan. Baik siap dah ke dah. Jadi baik antara berangan yang ada kat patuh ni, bila siap lagi dia jadi standby saja. Nah, saya harap selepas akhir September ini dia akan menjadi kembali normal lah.
Beliau ditemui pada perasmian Telaga Tiup Sumbangan Dewan Undangan Negeri Dun Cukai di Kampung Gomok, Tepuh, Kuala Nerus. Sebagai langkah jangka pendek krisis air, pihaknya akan menyediakan 15 telaga tiup di beberapa kawasan di daerah ini. Sebelum ini, kerajaan negeri melalui syarikat Air Terengganu dan Terengganu Incorporated sudah menyalurkan bantuan segera bernilai RM2.79 juta bagi menangani masalah itu. Baik, ini pula susulan paip pecah di dasar Sungai Terengganu. Insiden itu menyebabkan gangguan bekalan air kepada 28,700 pengguna di beberapa kawasan sejak minggu lalu. Jawatan Kuasa Siasatan bagi menyiasat punca kebocoran paip utama yang dibentuk 11 Ogos lalu mengumpul maklumat berkaitan. Ketuanya Tun Ahmad Faisal Tun Abdul Razak berkata siasatan masih dijalankan melibatkan pelbagai sudut. Cuba menyiasat dari semua aspek, daripada aktiviti mengorek pasir, daripada aktiviti semula jadi. Jadi kita cuba menyiasat semua aspek. Jadi buat masa ini jawatan kuasa kita tidak mengekanglah diri kita kepada sesuatu sudut saja. Kita masih terbuka dengan semua maklumat dan pandangan daripada semua pihak. Tempoh 30 hari diberi kepada 12 ahli jawatan kuasa bagi menyiapkan laporan sebelum dikemukakan kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Beliau yang juga pengarah unit perancang ekonomi negeri menggalakkan mana-mana individu tampil menyalurkan maklumat dan mengemukakan cadangan berkaitan. Jawatan kuasa turut dianggotai pelbagai agensi daripada Jabatan Alam Sekitar, pihak berkuasa tempatan dan Jabatan Pengairan dan Saliran. Rakyat Kelantan menyambut baik senarai barisan Kabinet Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Mereka juga berbangga apabila Menteri Komunikasi dan Multimedia KKMM yang dilantik merupakan tokoh politik yang sememangnya berjasa kepada rakyat Kelantan. Bersempena rasminya angkat sumpah barisan Kabinet hari ini, RTM Kelantan punya bingkisan istimewa. Kita langsung ke studio RTM di Kota Baru. Ini saya bersarapan di restoran nasi kerabu Cik Awang, Alo, Kelantan, Kota Baru Kelantan. Dan restoran nasi kerabu ni memang my favorite saya. Setiap kali saya datang ke Kelantan memang ni macam wajib lah datang untuk bersarapan di restoran nasi kerabu Cik Awang. Memang terbaik. Itu video dimuat naik Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika beliau mengunjungi kedai nasi kerabu Cik Awang di Kampung Salor, Kota Baru, Kelantan pada Januari 2020. Difahamkan setiap kali beliau ke negeri Cik Situang Kembang ini, pasti beliau akan singgah di kedai ini yang terletak di kampung halaman keluarganya sebelum berpindah ke Temeloh. Wartawan Majidah Ismail menyediakan laporan ini. Kedai yang diasaskan suami isteri Allahyarham Awan Mat Ali dan isterinya Allahyarham Siti Bidah Abdul Rahman sejak 20 tahun lalu kini diambil alih dua anak perempuan mereka, Rusnani 60 tahun dan Rusnaini 58 tahun. Konsepnya nasi kerabu tumis dihidang bersama keropok, daging bakar, ayam bakar, telur masin, sambal lada dan kicap. Lebih istimewa, menu tambahan seperti lidah lembu dan solok lada akan disediakan pada hari Minggu iaitu Jumaat dan Sabtu. Terima kasih. Jadi inilah antara hidangan lengkap nasi kerabu tumis yang amat popular di Kampung Salor ini, yang mana antara signature kedai nasi kerabu ini adalah sambalnya yang sedap dan enak yang menjadi bualan dalam kalangan orang ramai, khususnya Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang turut menjadikan kedai nasi kerabu ini sebagai tempat kegemarannya apabila berkunjung ke Kelantan. Menurut Rusnani, pemimpin nombor 1 negara itu gemar makan nasi kerabu bersama etok selain daging dan ayam bakar. Foto-foto Perdana Menteri serta beberapa orang kenamaan yang singgah di sini dijadikan kenangan dan digantung di satu sudut kedai. Saya lah merasa saya bangga, insya-Allah kalau boleh biarlah Datuk tu jadi PM
datang lagi ke kedai saya. Memang saya kepujian atas diri dia memang baik. Tapi dengan kita orang semua keluarga jadi syukur dengan dia. Menurut Rosnaini, walaupun di Kelantan sudah dibenarkan dine-in, namun dia dan keluarga masih tidak menggalakkan pelanggan mereka makan di sini, bimbang dengan situasi semasa COVID-19 yang masih belum pulih sepenuhnya. Pelanggan hanya dibenar beli dan bungkus sahaja dengan mengamalkan SOP ketat ketika berurusan di restoran. Usulan ni lebih kurang 20 kilo lebih habis. Lalu sebelum ni kalau masa cuti sekolah main lama tu 30 lebih tu adalah 30 kilo lebih dekat 4. Dua beradik ini dibantu 5 lagi ahli keluarga mereka termasuk suami, anak, saudara dan seorang pembantu kedai. Nur Akilah Fauzi, 24 tahun, graduan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia, UPM. Generasi ketiga keluarga ini tidak menyangka video Datuk Seri Ismail Sabri makan di kedai ini tular di media sosial. Memang tak expect langsung video tu akan viral. Mula-mula macam sebab dia memang mari seumur lagi masa dia jadi Menteri KPDNKK, lepas tu Menteri Pembangunan Wilayah, Bandar dan Wilayah, lepas tu Oktober baru yang mari Menteri Pertahanan. Tak expect langsung dengan sebab Datuk Seri Ismail Sabri tu dia memang seorang yang tak sombong, memang humble person je. Nur Akilah berhasrat untuk memajukan lagi warisan keluarga ini dengan membuka cawangan nasi kerabu tumis Cik Awang di luar Kelantan suatu masa nanti. Laporan Majidah Ismail, Berita RTM. Pelantikan Tan Sri Anwar Musa sebagai Menteri Komunikasi dan Multimedia KKMM yang baru satu tindakan tepat dan keputusan bijaksana Perdana Menteri. Ia juga satu tindakan wajar menempatkan individu yang tepat memandangkan negara sedang menghadapi pandemik COVID-19 pada posisi yang cukup strategik. Rata-rata rakyat di Parlimen Ketereh ditemui berbangga dan menzahirkan rasa syukur kerana Tan Sri Anwar merupakan individu yang banyak memperjuangkan kepentingan rakyat. Suatu keputusan amat tepat sekali lah. Memandangkan negara kita hari ini berada di landasan digital. Bukan lagi media seperti dulu, tapi sekarang digital ni kepakarannya berhormat Tan Sri boleh kita ketengahkan untuk negara kita. Kebijaksanaan berhormat Tan Sri, kepetahan bercakap memang sesuai sangatlah berada di Kementerian Komunikasi Multimedia ni. Dia ni seorang yang kerja rajin. Nah, semua rakyat di parlimentarian ni memang orang kata ni harapan 100% lah buat Tan Sri ni. Seperti yang kita lihat di wilayah Persekutuan, dia kerja dia penuh dengan komited, tidak mengabaikan rakyat walaupun di sekitar wilayah Persekutuan dan juga amnya di sekitar parlimentarian. Jadi rakyat memang berbanggalah dengan kehebatan YB Tan Sri Anwar Musa selaku Ketua Bahagian Ketereh. Dilantik sekali lagi bermakna Tan Sri ini adalah orang yang sangat penting dalam kabinet yang dipilih. Ahli Parlimen Ketereh ini tidak asing dengan pelibatan peringkat negeri, pernah menyandang jawatan Ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan dan menerajui Persatuan Bola Sepak Kelantan sebagai Presiden dan membawa pasukan itu ke mercu kejayaan Persada Bola Sepak Tanah Air. Jumaat lalu, Tan Sri Anwar kembali dilantik menganggotai Jemaah Menteri Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dengan portfolio yang baru. Kelantan FM mengambil inisiatif menampilkan kelainan pada program-programnya bersempena sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini. Pengarahnya Wan Azhan Wan Hamad berkata, kelainan yang cuba diketengahkan bukan sahaja menerusi variasi program yang baru, malah turut memperkasa penggunaan media sosial dalam menyiarkan penerbitan bertemakan kenegaraan. Selain program nyanyian dan musikal, Kelantan FM bakal menyiarkan drama khas yang diterbitkan unit dalaman Kelantan FM sendiri pada malam ambang kemerdekaan. Walaupun negara masih berada dalam situasi pandemik COVID-19, ia bukan penghalang untuk pihaknya menjadi lebih kreatif dalam menyediakan program menarik sebagai memainkan peranan untuk menyemarakkan Bulan Kebangsaan ini. Di siaran Kelantan FM juga kita ada topik-topik istimewa yang akan kita udarakan, tetapi kita lari sikit daripada kebiasaan. Pendekatan kita masih lagi cintakan ke negara, tetapi pendekatan kita sedikit berbeza. Jadi apakah
keistimewaan, perbezaan yang kita tampilkan pada tahun ini kita kena sama-sama nantikan, dan harapan kita di Kelantan FM, pandemik COVID-19 ini bukan penghalang untuk kita menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan, tetapi ia menjadi titik tolak kepada pendekatan baru. Beliau memaklumkan selepas program kempen Kibarkan Jalur Gemilang di perkarangan Jabatan Penyiaran Kelantan Wakaf CIE Kota Baru. 3 bahan itu mengakhiri berita wilayah dari Kota Baru. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-64. Baik, terima kasih. 4,200 jalur gemilang diagih Jabatan Penerangan Negeri Terengganu secara serentak di semua daerah. Ia dilaksana menerusi walkabout kempen Kibar Jalur Gemilang bagi sambutan Bulan Kebangsaan kali ke-64. Exko Pembangunan Insan, Dakwah dan Penerangan Negeri Muhammad Nur Hamzah berkata, ia bertujuan membangkitkan semangat cinta negara dan kesepaduan dalam menangani pandemik COVID-19. Walau terhalang untuk mengadakan program Hari Kebangsaan secara fizikal, semangat patriotik masih boleh dipromosi melalui media sosial. Situasi COVID-19 ini yang menjadikan fokus dan penumpuan orang kepada ekonomi masing-masing. Jadi harap insya-Allah walaupun kita berada dalam situasi musibah, ujian, kita juga mesti ambil cakna tentang negara kita. Cinta negara insya-Allah sebahagian daripada iman. Insya-Allah kita pakatlah garap persatuan, NGO, jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa kampung, seluruh pihak kita pakat tanam. Ibu bapa sendiri juga tanam di anak-anak kita tentang pentingnya hari ini. Terdahulu, beliau mengagihkan 700 bendera kepada wakil Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung, Masjid dan Surau serta peniaga Pasar Bukit Payung di Marang. Sementara itu, kerajaan negeri turut memperuntukkan RM150,000 bagi pembelian jalur gemilang untuk diagihkan di seluruh negeri ini. Meski hanya sambutan maya menerusi aplikasi Zoom, lebih 1,500 kanak-kanak Taman Bimbingan Kanak-kanak di Go Musang meraihkan kedatangan tarikh 31 Ogos dengan penuh semangat. Mereka merupakan pelajar tabika dan Taman Asuhan Kanak-kanak Taska yang berdaftar bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas daerah berkenaan. Premis kemas tetap dihias dengan jalur gemilang bagi menyemarakkan semangat patriotisme walaupun Sabatan Norma Baharu tidak dihadiri pelajar mahupun ibu bapa. Penolong Pegawai Pendidikan Awal Kanak-kanak Kemas daerah Gua Musang, Nurizan Yaakob berkata, langkah ini diambil sebagai mengikut SOP dan langkah berhati-hati pencegahan pandemik COVID-19. Pada tahun ini kita telah mengadakan sambutan kemerdekaan secara sederhana, tidak seperti tahun sebelum-sebelumlah. Jadi sebanyak 72 buah tabika dan 5 buah taska Kemas Parlimen Gua Musang telah mengadakan sambutan Hari Kemerdekaan secara memasang dengan hanya memasang bendera di tepi premis masing-masing. Bagi pendidik kemas, tanpa kehadiran bersemuka semua pelajar dan guru tetap bersemangat mengibar bendera dan menyanyi lagu patriotik secara bersama dalam talian. Kami menjayakan program kemerdekaan bersama kanak-kanak, guru-guru dan juga ibu bapa melalui secara atas talian, melalui aplikasi Zoom. Dengan cara inilah kami memupuk kehangatan semangat untuk menjayakan program Hari Kemerdekaan untuk negara kita. Tapi sambutan tu kita hias bendera macam ni je lah. Dulu kita dapat bersemuka kan, kita dapat bersemuka lagi meriah. Sambutan tu menyebabkan kita rasa gah sikit. Sekarang Norma Baru ni walaupun rasa kurang, tapi kita dengan semangat tu mesti ada, wajib ada. Rasa amat bertuah dan berbangga kerana menjadi salah seorang anak Malaysia. Inilah darah tumpah negara kita yang telah dibangunkan oleh nenek moyang kita dengan keringat dan air mata pada satu masa dahulu. Tabika serta taska di Gua Musang ini termasuk dari kawasan penempatan orang asli.
Pada zaman darurat 1948, Parti Komunis Malaya PKM bertindak kejam melakukan pemberontakan bersenjata, membunuh, menculik dan melakukan kemusnahan di tanah Melayu sehingga Undang-Undang Darurat diisytiharkan pada 18 Jun 1948. Susulan insiden itu, pasukan Home Guard ditubuhkan pada tahun 1951 demi menentang ancaman komunis. Wartawan Rozihanis Abdul Rahman menyingkap perjuangan wira itu dalam mempertahankan tanah air. Home Guard atau pasukan keselamatan yang dianggotai oleh penduduk kampung bertindak berani dengan melindungi masyarakat daripada ancaman komunis. Tanpa mengira kaum, lelaki mahupun wanita, wira kampung pada ketika itu sanggup menggada nyawa demi negara dan semangat itu wajar untuk kita teladani. Meskipun telah mencapai usia 110 tahun, bagi Arifin Madris, kenangan menjadi Home Guard pada usia 27 tahun di Rantau Panjang Kelantan masih kekal dalam lipatan memorinya. Insiden diserang hendap tentera komunis di daerah Weng, Sungai Golok ketika sedang bertugas bersama 6 lagi rakannya masih menjadi kenangan pahit bagi dirinya. Saya 7 orang. Senapai patuh ya belakangnya 7 orang tu. Kita pada Uwe lah dia panggil Bukit Bunga. Siapa di situ? Bunyi berdeh dia. Bunyi pak pung. Kata dia weh. Saya pun lagi menusuk balik Umi Jitung, pokok besar tu. Lepas peri je lah, dia tak tahu duduk mana. Berdeh saya tu lepas peri je. Beliau yang pada ketika itu ditugaskan sebagai Ketua Home Guard bersyukur kerana semua yang terlibat dalam kejadian itu tidak mengalami sebarang kecederaan. Katanya penjajahan komunis itu cukup kejam. Hanya kerana tidak menyebut nama apabila ditanya, mereka akan dipukul, malah ramai yang dibunuh dan mayat dicampak ke laut. Kamarudin Lee, 83 tahun yang menjadi Home Guard pada 1940 hingga 1959 pula menceritakan saat kepalanya hampir ditembusi tembakan pengganas komunis dalam satu pertempuran di Kuala Tembeling, Jerantut Pahang. Ketika pertempuran, beliau bersama 11 anggota lain yang diketuai tokoh pejuang Allahyarham Nong Taib Santan atau lebih dikenali Pawang Nong sedang melakukan risikan sebelum diserang musuh. Bukan Kuala 7. Kuala 7 tempur tu dia langkuat Kuala Tembeling. Masa itu kita orang pergi mengetik, dapat laporan tu kata pergi mengetik sampai sana lebih kurang itulah. Dan 7 lebih itu dia orang berimbuh lah. Imbuh kita orang tak nak ambil daun lah, orang kata tu ambil lindungan lah masing-masing. Dalam serangan kira-kira 30 minit itu, seorang daripada pengganas berjaya ditumpaskan dan mencederakan beberapa orang yang lain berdasarkan kesan darah yang ditinggalkan. Wira yang tinggal di kampung seberang Tanjung Buluh Lipis berkata, beliau pernah ditugaskan membawa bot sebagai pengangkutan penduduk. Sehingga kini, Kamarudin masih menyimpan enjin bot lama yang digunakan untuk berulang-alik dari Kuala Lipis ke Kuala Medang dan Kuala Lipis ke Kuala Tembeling bagi tujuan pengangkutan pada zaman darurat. Katanya semangat pejuang masyarakat terdahulu cukup berbeza. Meskipun tanpa imbuhan dan peralatan lengkap, namun demi menyelamatkan negara daripada terus dijajah, mereka sanggup menganggotai Home Guard dan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Laporan Rozihanis Abdul Rahman, Berita RTM. Tumpuan di Sarawak hari ini mengenai ujian calitan COVID-19 yang diwajibkan jika mahu merentas daerah. Vanessa teruskan dengan perkembangannya. Silakan.
Ya Farha, sejak Sabtu lepas, individu di selatan Sarawak yang berhasrat untuk rentas daerah diwajibkan memohon permit polis dan melakukan ujian calitan COVID-19. Garis panduan ini dikeluarkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri bagi memperkemaskan prosedur operasi standard susulan peningkatan kes jangkitan wabak tersebut. Hasil ujian calitan didapati melalui dua kaedah sama ada RTK antigen ataupun RT-PCR yang mempunyai tempoh hasil ujian berbeza. Susulan arahan terbaru itu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail memberitahu hanya 529 permohonan permit daripada 541 permohonan diluluskan sejak 24 jam lepas. 12 lagi permohonan ditolak kerana gagal menepati syarat yang ditetapkan. Dedahnya daerah Kuching merekodkan permohonan tertinggi dengan 124 permohonan permit, diikuti Padawan 98, Semarahan 92, Tebeduk 91, Lunduk 56 dan Bau 34. Beliau yang dihubungi pemberita di Kuching meminta orang awam supaya sentiasa peka dengan arahan terbaru bagi melancarkan proses permohonan rentas daerah. Dalam perkembangan lain, Polis Sarawak menegah kumpulan atau kelab permotoran di negeri ini supaya tidak menganjurkan sebarang aktiviti berkonvoi bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Ketua Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak Superintendent Alexson Naga Cabuk berkata, ekoran kes jangkitan COVID-19 yang masih tinggi di Kuching, aktiviti sedemikian tidak sesuai dianjurkan buat masa ini. Tegas Superintendent Alexson bagi memastikan prosedur operasi standard yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dipatuhi, operasi ambang telah diaktifkan sejak Jumaat lepas sehingga Rabu ini. Tumpuan utama operasi adalah ke atas pengguna jalan raya yang melakukan kesalahan seperti memandu laju, memandu di bawah pengaruh alkohol dan lumba haram. Dihubungi pemberita di Kuching, Superintendent Alexson menegaskan usaha ini bagi mengekang penularan wabak COVID-19 dengan mengurangkan risiko orang awam terlibat dalam aktiviti yang tiada penjarakan fizikal. Pelan pemulihan negara PPN akan menjadi sesuatu yang sia-sia sekiranya kadar peningkatan jangkitan kes COVID-19 terus meningkat setiap hari. Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing berkata prosedur operasi standard harus diutamakan dalam kehidupan seharian sebagai langkah perlindungan bersama. Datuk Seri Tiong menyatakan kerisauan tersebut ekoran kes harian COVID-19 di negeri ini termasuk di Bintulu hari ini sebanyak 165 kes. Oleh itu katanya semua pihak seharusnya tidak memandang ringan keadaan ini walaupun Sarawak diletakkan di bawah pelan pemulihan negara fasa 3. Peningkatan kes melibatkan golongan muda merupakan sesuatu yang membimbangkan sehingga mengakibatkan beberapa pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 yang telah ditangguhkan operasinya sebelum ini telah beroperasi semula. Beliau menerusi kenyataan mendedahkan ketika ini 53 pesakit COVID-19 berada di tahap 3 yang mempunyai jangkitan paru-paru. 7 pesakit masih menerima rawatan intensif dengan 5 pesakit mempunyai penyakit arteri koronari berada di tahap 4. Manakala 2 orang pesakit pula di tahap 5 yang memerlukan bantuan pernafasan. Selebihnya iaitu 1,063 pesakit pula disahkan kes tahap 1 dan 2. Suasana di beberapa lokasi tumpuan ujian calitan COVID-19 di Kuching terkawal meskipun deretan kenderaan bertambah setiap hari. Tinjauan RTM di Masjid Jamek di Petrajaya Kuching mendapati kenderaan beratur panjang sehingga hampir ke bulatan Datuk Menteri Abang Haji Muhammad Zain Haji Saleh. Saringan hanya melalui janji temu ini dikendalikan oleh sebuah pusat perubatan swasta berhampiran yang beroperasi di tapak letak kenderaan perkarangan Masjid Jamek. Manakala situasi di Dewan Masyarakat MBKS Padungan sesak meskipun 5 kemah telah dibuka untuk calitan pandu lalu bagi kenderaan dengan kadar menunggu sehingga 3 jam. Lorong pandu lalu menggunakan motosikal juga disediakan selain pejalan kaki. Pergerakan trafik dikawal rapi oleh anggota polis Diraja Malaysia dan anggota rela yang bertugas bagi memastikan kelancaran proses calitan dilakukan. Perkongsian di media sosial juga menunjukkan orang ramai mula menunggu seawal pukul 3 pagi
lagi untuk ke pusat sehenti COVID-19 ini termasuk dari luar kawasan Kuching. Manakala operasi Pusat Pemeriksaan COVID-19 CAC Stadium Perpaduan di Petrajaya bermula Sabtu lepas juga terkawal dan kurang kenderaan berbanding lokasi lain. Stadium Perpaduan sebelum ini digunakan untuk pusat pemberian vaksin sejak Mac dan tamat operasi selepas lebih 80% penduduk di Kuching lengkap 2 dos vaksin. Seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 29 Ogos. Berkuat kuasa esok, semua aktiviti perniagaan tamu di bawah Majlis Daerah Limbang MDL termasuk tamu niaga di bawah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama akan ditutup. MDL menerusi kenyataan memaklumkan penutupan tersebut dibuat atas sebab pertambahan kes baru positif COVID-19 di daerah berkenaan. Antara yang ditutup ialah tamu harian buah-buahan dan tamu Khamis dan Jumaat bersebelahan Medan Selera, tapak penjajah harian sementara di bangunan Tamu Limbang, tapak peniaga harian di Medan Niaga Bangkita dan tamu hujung minggu di bawah Fama. Dalam kenyataan itu juga mengatakan hanya peniaga berlesen yang menjalankan aktiviti perniagaan di dalam bangunan di bawah MDL dibenarkan beroperasi. Bagaimanapun peniaga yang terkesan dengan penutupan ini dibenarkan berniaga di kawasan kampung dan rumah masing-masing seperti sebelum ini mengguna pakai slip pendaftaran sedia ada. Sekiranya tiada, mereka disaran datang ke pejabat MDL untuk urusan pendaftaran. Sehingga semalam Limbang merekodkan pertambahan 8 kes baru positif COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan kini sebanyak 36 kes aktif dilaporkan dalam tempoh 14 hari. Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak menghargai sumbangan badan korporat di negeri ini dalam memainkan peranan membantu golongan yang memerlukan. Penolong Pengarah Urusan Rancangan dan Rakam Khanah RTM Sarawak, Yahya Sulaiman berkata, dengan adanya sokongan badan korporat sedemikian, ia mampu memastikan golongan kurang berkemampuan tidak tercicir daripada menerima bantuan sewajarnya. RTM ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada SAB atas sumbangan berupa kursi roda ini sempena ulang tahun RTM yang ke-75. Yahya berkata demikian kepada pemberita selepas menerima 20 unit kerusi roda sumbangan Sarawak Energy Berhad bersempena program Cakna Komuniti RTM di Kuching. Sumbangan itu akan diagihkan kepada 20 penerima dalam satu program khas RTM kelak. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Farha di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa. Bekas yang di-Pertua Negeri Sabah Allahyarham Tun Sakaran Dandai selamat dikebumikan di Makam Pahlawan Kota Kinabalu pagi tadi. Kehilangan tokoh disegani ini begitu dirasai keluarga, rakan pemimpin dan rakyat Sabah. Konstantin boleh perincikan. Baik Farhan Nabilah, jenazah bekas Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Sakaran Dandai selamat dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negeri Kota Kinabalu kira-kira 11.50 pagi tadi. Terdahulu, van yang membawa jenazah Allahyarham tiba di makam berkenaan pada pukul 11.16 pagi bersama kaki tangan hospital lengkap berpakaian peralatan perlindungan diri PPE. Antara kenamaan yang berada di Masjid Negeri Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, bekas Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal serta ahli keluarga Allahyarham.
Allahyarham Tun Sakaran merupakan Yang di-Pertua Negeri Sabah ke-8 menghembuskan nafas terakhir pada usia 91 tahun di Hospital Green Eagles, Kota Kinabalu pada pukul 5.15 pagi tadi. Kehilangan tokoh yang disegani rakyat ini sememangnya dirasai keluarga, sahabat dan rakyat Sabah. Terutama sekali bimbingan yang diberikan kepada kami anak-anak bukan hanya bersifat hanya kasih sayang, tapi bimbingan kepada ilmu pengetahuan, terutama sekali soal ini latar belakang agama ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga keluarga, anak-anak tabah dalam ujian ini, dan kita berdoa semoga Allahyarham Tun diberikan keampunan. Semoga semua amalnya semasa dia sebagai seorang pejuang dan sebagai pemimpin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena beliau ini susah untuk mencari ganti. Dengan kelembutan beliau, dengan keraman beliau, dengan kemurahan tangan beliau, dengan nasihat. Hingga selama sejak 2005 saya ikut beliau, tak pernah satu kali pun saya dengar keluar dari mulut beliau untuk menghina orang lain, untuk menceritakan keburukan orang lain, hanya menceritakan kebaikan. Allahyarham Tun Sakaran dimasukkan Hospital Green Eagles pada 18 Ogos lalu akibat jangkitan COVID dan kemudian dipindahkan ke unit rawatan rapi sejak 5 hari lalu. Dikenali dengan sifat peramah, pemurah dan dermawan serta merendah diri menjadikan Allahyarham Tun Sakaran Dandai tokoh yang sangat disenangi sesiapa sahaja mendampinginya tanpa mengira pangkat dan darjat. Ketokohannya dalam memegang tampuk kepimpinan serta sumbangan terhadap pembangunan Sabah khususnya dalam mengangkat martabat ilmu agama menjadi sanjungan rakyat. Tun Sakaran dilahirkan pada 15 April 1930 di Kampung Air Sempurna, menerima pendidikan awal di Sekolah Melayu Sempurna sebelum melanjutkan pengajian di Sekolah Agama Islam Sempurna pada tahun 1945 hingga 1948. Allahyarham kemudian berkhidmat di Pejabat Daerah Sempurna sebagai kerani sebelum dinaikkan pangkat ke jawatan Ketua Anak Negeri. Kerana minat dalam bidang politik, Tun Sakaran menamatkan perkhidmatan sebagai penjawat awam pada tahun 1960. Allahyarham Tun kemudian menganggotai Kabinet Negeri Sabah pada tahun 1974 dan dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah ke-8 pada 17 Mac 1994 hingga 26 Disember 1994. Tun Sakaran kemudian berkhidmat sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah ke-8 bermula 1 Januari 1995 hingga 31 Disember 2002. Allahyarham juga pernah terlibat dalam pertubuhan bukan kerajaan, antaranya sebagai Yang di-Pertua Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia dan mengasaskan Yayasan Sabdi yang memfokuskan usaha meningkatkan taraf sosioekonomi dan pendidikan serta menyebar kesusasteraan Islam. Jasa Allahyarham dalam bidang pendidikan dan syariat Islam amat dihargai apabila dilantik menjadi Chancellor pertama Universiti Malaysia Sabah UMS dan dianugerahkan Tokoh Malhijrah Sabah 2008 serta Tokoh Malhijrah Peringkat Kebangsaan 2017. Kepimpinan Tun Sakaran juga dapat didalami rakyat melalui Muzium Tun Sakaran memperingati jasa dan bakti beliau kepada rakyat Sabah termasuk Inabah Kamal Sempurna yang mempamerkan khazanah warisan daerah Pantai Timur. Hari ini 30 Ogos 2021, Tun Sakaran menghembus nafas terakhir kira-kira 5.15 pagi tadi di Hospital Green Eagles, Kota Kinabalu dan dimakamkan di Makam Pahlawan, Masjid Negeri, Kota Kinabalu. Sementara itu, pelbagai pihak termasuk kerajaan negeri menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Tun Sakaran Dandai. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor dalam satu kenyataan berharap isteri Allahyarham Toh Puan Siti Rukayah Abdullah serta keluarga bersabar menghadapi dugaan berkenaan.
Menurut Datuk Haji J, negara khususnya Sabah kehilangan seorang negarawan yang sangat berjasa terutama dalam bidang politik, pentadbiran dan agama. Jasa dan sumbangan Allahyarham Tun Sakaran sama ada dalam politik, pentadbiran dan agama amat besar nilai dan maknanya untuk negeri dan negara. Sementara itu, bekas Ketua Menteri Tan Sri Musa Aman pula menyatakan Allahyarham Tun merupakan seorang insan berhati mulia, agamawan, pejuang, tokoh politik dan pemimpin yang menjadi contoh terbaik dan banyak memberi nasihat serta rujukan lain. Bekas Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Dr. Salih Said Keroak pula mengajak orang ramai mendoakan semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama mereka yang beriman dan beramal soleh. Susulan penemuan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Beaufort semalam, usaha meletupkan bom lama berkenaan berjalan dengan lancar kira-kira pukul 2.45 petang tadi. Kerja pemusnahan dijalankan unit pemusnah bom Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah. Ketua Polis Daerah Beaufort, Deputi Superintendent Yusof Zaki Mat Yaakob berkata, bom lama tersebut ditemukan sekumpulan pekerja binaan yang sedang melakukan kerja pembersihan di kawasan tapak pembinaan perumahan LPPB berhampiran Taman Wawasan kira-kira 10 pagi semalam. Mereka kemudian membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Beaufort untuk tindakan lanjut dan pasukan polis telah diarah ke lokasi untuk pemeriksaan. Polis kemudian menutup kawasan tersebut untuk keselamatan orang ramai sebelum kerja pemusnahan bom dapat dijalankan. Program vaksinasi secara hadir terus atau walk-in khusus untuk warga Bandaraya Kota Kinabalu yang diadakan di Padang Merdeka hari ini mendapat sambutan menggalakkan. Menurut penyelaras program vaksinasi Kota Kinabalu Outreach Bandar, Saiman Anggak, orang ramai mula hadir seawal 8 pagi dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Program berlangsung selama 3 hari ini menyediakan 200 dos vaksin sehari bergantung kepada bekalan disediakan Kementerian Kesihatan. Objektif kita ialah untuk mencapai kadar dalam 100% penduduk di Bandaraya Kota Kinabalu ini untuk diberikan vaksin yang pertama dan juga untuk mencapai pemberian vaksinasi penduduk kawasan bandar ini dalam tempoh 3 minggu ni, kalau boleh kita mau dapat dalam 200,000 lah. Saiman bercakap kepada pemberita ketika meninjau program vaksinasi Bandaraya Kota Kinabalu secara terus di Padang Merdeka. Program ini menyasarkan warga Bandaraya Kota Kinabalu berumur 18 tahun ke atas yang belum divaksin atau tidak mempunyai aplikasi MySejahtera. Orang awam disaran memanfaat usaha pemvaksinan berkenaan yang dijalankan hingga Rabu ini. Sekian paparan dari Sabah petang ini bersama saya Konstantin Pahlawan. Kibarkan jalur gemilang, tunjukkan rasa setia kepada negara. Kembali bersama Farhan Nabila di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Konstantin. Sebelum kita ke wilayah selatan, kita dapatkan dahulu laporan cuaca semasa yang disediakan Jabatan Meteorologi. Bagi memastikan Melaka dapat mencapai imuniti kelompok, baki 5% individu yang belum mendaftar vaksin diminta segera berbuat demikian. Esko Kesihatan dan Anti-Dadah Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata, 37,000 daripada 677,400 penerima vaksin yang disasarkan belum mendaftar.
Mengikut penjadualan pemberian vaksin, September ini kadar pemberian dos pertama di Melaka akan mencapai 100%, manakala bagi dos kedua dijangka dapat dicapai pada Oktober depan. Ini berikutan Melaka bakal menerima 300,000 dos vaksin tambahan 300,000 dos September ini. Saya maklumkan, insya-Allah bulan depan kita dah capai 100% untuk first dose. Untuk second dose, insya-Allah pada penghujung bulan 10. Kalau ada yang tinggal pun, yang ambil AZ, terutamanya AZ ni agak lambat, agak masa 11.5 ke 2 bulan. Mungkin yang tinggal tu tak apa ramai lagi untuk second dose. InsyaAllah kita akan percepatkan berbanding November. Beliau ditemui pemberita selepas meninjau hari pertama pembukaan pusat pemberian vaksin PPV Mega di Stadium Hang Jebat. Setakat semalam, 78.4% penduduk di Melaka telah menerima dos pertama vaksin COVID-19, manakala bagi dos kedua 60%. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Rahmat Mariman memberitahu Melaka membenarkan individu 50 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU untuk hadir terus ke 15 PPV awam berhampiran. Tapi yang WAIM tu selepas ini adalah dibenarkan umur 50 tahun ke atas dan OKU di semua PPV. Kalau sebelum ini 60 tahun, selepas ini kita benarkan WAIM umur yang 50 tahun ke atas. Semua PPV. Kan? Dan untuk makluman dengan pembukaan PPV Mega ni, sebagaimana saya maklumkan semalam ke 2 hari lepas, memang kita akan menutup 3 PPV awam iaitu di Tanjung Minyak, di Kelebang dan juga di Dewan Alamandah. PPV awam terlibat Dewan Tun Ali Bukit Katil, Encore Kelebang, Dewan Hang Tuah, Dewan CTRM, Dewan MMU, Dewan Japerun Air Molek, Yayasan Toh Puan Zurina dan PPV Mega Stadium Hang Jebat. Di Alur Gajah pula, di Dewan Kompleks Sukan Masjid Tanah, Dewan Kred Alur Gajah, Dewan UiTM Lendu dan Dewan Japerun Sungai Udang. Sementara di Jasin, Dewan Haji Ahmad Itnin Merlimau, Dewan Sri Umbai dan PPV Mega Stadium Jasin. Sejumlah 15 tan udang harimau yang diternak di sebatu Sungai Rambai Melaka sedia untuk dijual selepas tidak dapat dieksport ke Johor dan Singapura. Demikian yang dinyatakan Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Melaka, Rosli Mustafa. Jelasnya kebanyakan pembekal terpaksa menghadkan pengambilan ekoran pandemik COVID-19. Harga setakat ni biasa kalau saiz 40 ekor sekilo tu RM30 lebih lah. Sekarang ni tak sampai lah. Dia pergi turun kepada 25 macam tu. 25, 26. Mana dalam RM5 lah turun sekilo. Kita buat COD. Kita cuba try COD lah. Setakat ni COD dah berjalan tapi tak pasal stok kita banyak kan. Tadi tak sampai tapi dah jalan lah. COD dah jalan. Mana dalam seminggu tu kita boleh buat dalam 200-300 kilo lah seminggu. Online kita tak buat, kita lantik ejen-ejen lah sekarang ni. Maknanya siapa-siapa yang jadi ejen boleh datang. Beliau ditemui selepas penyerahan bantuan Mafi Prihatin dan kempen Kibar Jalur Gemilang di Sungai Duyung. Beliau turut memberitahu yang harga ikan di Melaka turun sehingga 20% ekoran kurang permintaan selepas medan ikan bakar tidak beroperasi ketika ini. Antara jenis ikan berkenaan adalah jenahak, kerapu, ikan merah serta siakap. ...14,004 unit rumah mampu milik telah siap dibina di Perak daripada jumlah 50,000 unit yang disasar dalam tempoh 5 tahun bermula 2018 hingga 2023. Esko Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Negeri Datuk Noli Ashilin Muhammad Berazi berkata, pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang besar terhadap pembangunan perumahan di negeri itu. Jelasnya kerajaan negeri akan sentiasa berusaha memastikan kesemua pembangunan dapat dilaksana seperti dirancang. Namun kerajaan negeri berusaha agar semua pembangunan perumahan dapat dilaksanakan seperti mana yang telah dirancang. Oleh itu, kerajaan negeri melalui Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak
akan meneruskan ke semua projek yang sedang dijalankan di atas tapak-tapak LPHP. Dalam pada itu, kerajaan negeri juga akan mengenal pasti tapak baharu yang bersesuaian untuk dibangunkan. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan lisan Adun Pengkalan Hulu Dato' Azli Ibrahim pada sidang Dewan Undangan Negeri di bangunan Perak Darul Rizwan Ipoh. Ini pula di Batu Uban, Georgetown, sebuah pusat kecantikan yang mengenakan cas serendah RM50 untuk menjalankan sandingan COVID-19 di arah tutup serta-merta kerana beroperasi tanpa pengendalian pihak bertauliah. Kesemua barangan melibatkan aktiviti itu dirampas Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang JKNPP dalam serbuan pukul 11 pagi tadi susulan aduan Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Ketua Penolong Pengarah Kesihatan Unit Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta CKAPS Dr. Muhammad Iqbal Hamzah berkata lebih 100 pelanggan telah mendapatkan khidmat saringan di premis tersebut. Sebab itu kami telah minta tuan punya untuk memberhentikan operasi menjalankan swabbing ini lah. Lebih 100 lah. Hari ini pun ada juga lah. Masih 2 hari lah. Semasa kita datang buat subuh ada orang datang. Jadi pun kita pun explain kat dia orang. Semakan mendapati premis itu telah beroperasi sejak 2 hari lalu tanpa pengendalian doktor atau jururawat. Orang ramai dinasihat agar lebih peka dan berhati-hati untuk mendapatkan khidmat saringan COVID-19. Semangat kemerdekaan terus disemarakkan dengan kibaran jalur gemilang sempena Hari Kebangsaan ke-64. Di Kuala Kedah, para nelayan tidak ketinggalan meraikannya dengan penuh kesyukuran biarpun berdepan pandemik COVID-19. Lebih 1,000 jalur gemilang diagihkan Badan Bukan Kerajaan NGO Gagasan Generasi Gemilang Gagah Kuala Kedah kepada nelayan, petani dan peniaga pasar nelayan Kubang Rotan dan penduduk sekitar Taman Perumahan berdekatan. Pengerusinya Datuk Mutalib Harun yang juga ahli Majlis Bandaraya Al-Ustar berkata, pemberian jalur gemilang ini sebagai tanda memperingati Hari Kebangsaan Negara dan mensyukuri nikmat hidup dalam sebuah negara yang aman. Menyeru semua rakyat Malaysia sesuai dengan saranan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kita satu keluarga Malaysia. Jadi tanpa mengira fahaman politik, tanpa mengira kaum dan juga etnik, kita sama-sama sebagai warga negara Malaysia mensyukuri nikmat yang ada dan menyambut kemerdekaan ini dalam suasana yang aman. Biarpun dalam kegembiraan menyambut Hari Kebangsaan, namun beliau mengingatkan semua penduduk khususnya di Kuala Kedah agar sentiasa patuh SOP. COVID-19 bukan penghalang untuk terus menyumbang tenaga bagi membantu mereka yang memerlukan. Sebaliknya, membakar semangat kumpulan sukarelawan untuk terus berbakti meskipun berdepan risiko wabak pembunuh itu. Selaras konsep keluarga Malaysia, insan berhati mulia ini membantu tanpa mengira latar belakang bangsa mahupun agama. Ikuti laporan Syazwani Samsu. Prihatin akan nasib yang menimpa penduduk Dian Kedah, 50 sukarelawan Selangor Volunteer Surf sedia membantu mangsa banjir di lokasi tersebut. Tetapi ini salah satu perkara saya rasa yang perlu kita bawa dan kita bantu di negeri-negeri yang kena bencana yang kita pun tak minta bencana ini berlaku, sama juga macam COVID-19. Tetapi ini salah satu cara untuk kita membantu kerajaan negeri yang memerlukan bantuan. Okey, antara barang-barang yang keperluan yang kita bawa pergi ke Kedah adalah barang bantuan seperti beras, kicap, barang keperluan asas dan juga merupakan air mineral yang ditaja oleh Air Selangor dan ada sedikit wang tunai yang akan diberikan oleh Yang Amat Berhormat. Peserta yang mengikuti program ini wajib melengkapi 2 dos vaksin di samping perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sewajibnya
semua orang ni, yang mana rakan-rakan saya termasuk diri saya pun akan turun sekali. Kita ada syarat di mana setiap orang yang terlibat mestilah komplit dengan 2 dos vaksin. Kalau 1 dos ataupun tak vaksin lagi, kita tak benarkan sama sekali. Dan kita sentiasa membantu SOP dan kita juga sentiasa bekerjasama dengan pihak polis tentang permit. Kepuasan dalam meringankan beban mereka yang memerlukan sudah cukup memberi kegembiraan buat para sukarelawan ini. Memang saya suka untuk menolong orang yang biasa orang minta tolong ke apa. Saya memang suka, saya rasa gembira untuk tolong orang ramai. Selain membantu meringankan beban masyarakat terjejas, program SERVE yang dikelolai Penggerak Belia Selangor PEBS juga bertujuan bagi memperkasa sukarelawan yang terdiri daripada golongan muda. Tunggang hilang berani mati, itulah peribahasa yang sesuai menggambarkan sukarelawan-sukarelawan ini. Meski berdepan dengan risiko jangkitan COVID-19, namun mereka tetap mencurah bakti demi masyarakat yang memerlukan. Selamat Hari Kebangsaan, Malaysia prihatin, Merdeka! 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 Sazwani Samsu, Berita RTM. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengucapkan tahniah kepada atlet powerlifting negara Zhong Yixi di atas kejayaannya meraih pingat perak pada Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Menerusi hantaran di Facebook, beliau bangga dengan Yixi yang telah menyahut cabarannya untuk mengibarkan jalur gemilang di bumi Tokyo. Datuk Seri Ismail Sabri turut memberi penghargaan sama kepada jurulatih dan seluruh kontijen negara di tamasya berprestij berkenaan. Atlet berusia 32 tahun dari Batu Kawah Kuching itu merangkul pingat perak kategori 107 kg lelaki selepas berjaya mengangkat bebanan seberat 237 kg pada percubaan kedua di Forum Antarabangsa Tokyo. Meskipun tidak berjaya dalam percubaan pertama dengan angkatan seberat 230 kg, beliau kembali bangkit untuk mengesahkan pingat perak dalam percubaan keduanya. Kejayaan Yixi itu merupakan sumbangan pingat kedua kontijen negara di Tokyo selepas Boni Bunyagustin menghadiahkan pingat emas kategori 72 kg dengan angkatan 270 kg yang juga merupakan rekod baharu Paralimpik pada Sabtu lalu. Teka-teki mengenai penyandang Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang baharu menggantikan Stuart Ramalingam akhirnya terjawab. Menerusi kenyataan di Facebook, FAM secara rasminya melantik bekas perunding teknikal Persatuan Bola Sepak Oman, Oman FA, Muhammad Saifuddin Abu Bakar selaku Setiausaha Agung baharu berkuat kuasa 1 September. Beliau memulakan kerjanya pada 1991 sebagai Pegawai Pembangunan Teknikal dan Remaja Persatuan Bola Sepak Selangor FAS sebelum menjawat tugas di pelbagai unit dalam FAM dari 1995 hingga 2003. Manakala pada 2003 hingga 2007, beliau menyandang jawatan Ketua Jabatan Pertandingan dan kemudian menyertai Konfederasi Bola Sepak Asia AFC sebagai Pegawai Pertandingan dan Pengurusan Acara Serantau. Sebelum berhijrah ke Oman sebagai Pengurus Pertandingan Liga dan Perlesenan Kebangsaan dari 2012 hingga 2019, Saifuddin pernah menjadi Penolong Setiausaha Agung dari 2007 hingga 2009. Pihak FAM yakin sepenuhnya dengan pengalaman luas di peringkat domestik dan antarabangsa serta latar belakang dan kelayakan yang dimiliki Muhammad Saifuddin mampu membawa FAM ke tahap lebih tinggi selain memenuhi aspirasi pemegang taruh. Baik, paparan itu menutup berita wilayah 30 Ogos 2021. Marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara daripada pandemik COVID-19. Kita semua keluarga Malaysia terus kibarkan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan ini. #Malaysia Prihatin, #Demi Negara, #Menang Bersama. Saya Farha Fakrazi. Assalamualaikum, salam hormat.